بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني قال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum, rengganglah lambung-lambung mereka, anil madaji'i, daripada tempat tidur mereka. Ini ialah kinayah daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kinayah daripada mereka sentiasa berqiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kinayah daripada mereka yang sentiasa bangun berqiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Tuhan puji. Dia sifat awliya ni, dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sifat awliya. Dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Maka begitu juga sesiapa yang bercita untuk bertempat pada sisi Tuhan sebagai kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan mengangkat seseorang itu sebagai kekasihnya pada saat dia berqiyamul lail. Itulah hebatnya qiyamul lail. Qiyamul lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu qiyamul lail ialah waktu yang paling perdana sekali. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni waktu perdana ialah pada waktu berlangsungnya berita perdana. Pada waktu berita jam 8 itulah waktu perdana pada kita. Sebab waktu itu dikatakan waktu perdana, sebab kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berita berlangsung pada waktu itu, jadi ghalibnya kebanyakan orang dengar, kebanyakan orang mengikuti akan berita yang disiarkan tu. Maka oleh kerana bilangan manusia yang banyak melihat dan mendengar berita pada ketika itu, maka iklan-iklan TV waktu itulah yang paling mahal sekali. Itu mungkin itu perdana pada kita. Tapi perdana pada sisi Allah ialah waktu qiyamul lail. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu qiyamul lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun.
pada waktu bersahur mereka mengucapkan istighfar. Waktu qiyamul lail ni, qiyamul lail bermula pada waktu tengah malam. Tengah malam ni dia bukan pukul 12 tengah malam. Tengah malam pukul 12 tu ialah jam di Greenwich tu. Tengah malam ialah mengikut pukul berapa masuk waktu zuhur. Kalau zuhur masuk pada pukul 12, ya, lepas pukul 12 adalah tengah malam. Kalau zuhur masuk pada pukul 12.55, maka itulah saat qiyamul lail malam lagi. Kalau zuhur 1:30, berarti qiyamul lail ataupun waktu tengah malam itu ialah 1:30. Barulah kita boleh buat tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi barulah kita boleh buat tahajud. Dalam waktu qiyamul lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tengah malam sampai menjelang waktu subuh, pahala yang paling besar sekali ialah pada ketika sepertiga malam yang terakhir. Maknanya daripada tengah malam itu kita bagi 3. Jadi bila kita bagi 3, sepertiga yang terakhir itulah yang paling baik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sepertiga yang terakhir itu ialah waktu yang paling afdal kita bersahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan dengan rahmat dia, dia buat waktu sahur yang paling baik ialah waktu-waktu terakhir sebelum menjelang waktu subuh. Berbuka puasa yang terbaik ialah pada awal waktu. Jadi hak tu sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, hak itulah kesukaan manusia. Kalau sahur, orang akan makan sahur akhir-akhir malam. Kalau buka puasa, orang akan berbuka puasa pada awal waktu. Maknanya, kalau Tuhan tak suruh pun ataupun tak meletakkan dia sesuatu yang mustahab ataupun sunat sekalipun, orang buat dah terhasil dah. Yang dikatakan kesukaan Tuhan. Tuhan suka kalau kita bersahur di hujung-hujung malam. Kalau kita makan ataupun berbuka puasa ialah pada awal waktu. Jadi kalau kita makan awal, masalah Sayyidina Muhammad, boleh, tapi kita tak makan di afdal waktu. Jadi kalau kita bersahur di awal waktu, kita tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak bersahur di awal waktu. Mungkin ada orang makan tengah malam, pukul 12 makanlah sahur, masalah sayyidina Muhammad. Dia kata ni kira sok ni. Bolehlah kira sok. Tapi tak afdal. Sahur ni dia ada waktu dia yang afdal. Jadi maknanya, oleh kerana waktu sahur itu waktu yang paling afdal sekali, guru kami pada saat dia mengajar, lepas dia mengajar satu masa, dia bangkit, dia kata la tansau da'watas sahar. Habis mengajar lah, tutup kitab lah, langsung tengah duduk jalan bangkit tu, dia kata la tansau da'watas sahar. Satu syekh kami di Mesir, dia kata jangan lupa berdoa pada waktu sahur. Jadi berdoa pada waktu sahur ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad dia terbaik. Pasal apa? Sebab doa pada ketika itu, kita bangun pada ketika itu, kita mendapat doa Rasulullah. Nabi berdoa dalam satu hadis, dalam satu doa Rasulullah. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam doa Nabi tu, Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Maknanya orang yang bangun awal akan mendapat doa Rasulullah. Orang yang bangun lewat, dia tak mendapat doa Nabi. Mungkin dia bangun pukul 7. Mungkin dia bangun pukul 7 suku, sebagai contoh. Kalau
jam tu berarti tak bayang subuh lah. Dia tak mendapat doa Nabi. Siapa bangun paling awal dapat doa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, maka saya pernah cerita satu cerita. Satu masa saya waktu tu muda lagi, awal 30-an. Saya Musa Sayyidina Muhammad dengan kawan-kawan, kami ada program di KL. Pakat pilah ke Kuala Lumpur, naik sebiji kereta. Sampai di Penang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat saya tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak singgah di rumah Pak Melaka dia ke siapa saya tak ingat. Tapi adik-beradik depa lah. Jadi bila berhenti di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk dalam kawasan rumah taman. Tapi rumah dia berlain daripada orang lain. Rumah dia ni bila masuk tu kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rumah tu rumah orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dinding batu, rumah orang tu dinding kaca. Maknanya kalau baling batu, pecah kaca. Rumah orang tu dinding kaca. Lah ni banyak rumah dah dinding kaca. Kita berhenti di Lot Start, traffic light tu belah banyak rumah dinding kaca. Zaman tu tak ada, jarang-jarang ada. Orang mewah hidup lah, orang kaya lah. Zaman tu zaman Mercedes mata belalang. Masuk rumah, tengok tuan rumah ni kereta dia Mercedes mata belalang. Kereta kami tu parking di belakang rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kerana parking belakang rumah, oleh kerana yang bawa kami tu ialah anak menakan tuan rumah ni. Dia kata kita masuk ke dapur. Masuk ke dapur nak pergi depan tu jauh jugalah sebab masuk ke dapur. Bila sampai di ruang tamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di ruang tamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah duduk atas kursi lah. Mai bangga. Bangga tu, kak. Bangga. Saya dah duduk atas kursi dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti di aquarium. Kawan-kawan dalam 3 orang kot berhenti di aquarium pakat tengok ikan tu. Saya ni tak minat ikan. Tak tahu ikan apa, tak minat ikan, tak tahu tentang ikan-ikan. Duk. Bila lepa pakat tak madu lagi, saya bangkit. Ikan apa hampa tengok ni? Ustaz, ikan ni sekok 500, 5,000 Ustaz. Ikan ni sekok 5,000. Siapa tak tahu berapa ikan tu ikan apa? Sekok ikan dalam aquarium tu 5,000. Dalam aquarium tu kalau tak salah ingat ada 5 ekor. 5 kali 5, 25. Kalau perompak masuk rumah tu curi ikan cukup lah. Kaya-raya lah. 25,000 dah dapat. Jadi akhirnya bila tahu saya pun ikan apa ni perantara ni punya mahal, kita tak tahu. Kita duduk tu, kami pun disambutlah oleh tuan rumah. Dia kata ikan ni mahal, dia kata 5,000. Jadi tak apalah. Tuan rumah ni hitam dia dah. Faham kata banyak sembahyang lah kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu duduk makan, batu dia angkat ayak tu, kita sila. Kita pun minum bismillahirrahmanirrahim. Dia tak minum. Saya kata tak minum. Dia kata saya tak minum, saya puasa. Hari ni hari apa? Hari ni bukan hari Isnin, hari ni bukan hari Khamis. Saya kata puasa. Dia kata dia puasa hari dia puasa. Hari dia puasa. Oh. Dia ingat pasal Mik lah. Rupanya ada orang puasa hari-hari. Dia hari dia puasa. Oh. Lepas tu saya kata Musa Sayyidina Muhammad. Saya pun tanya. Dulu kerja apa? Saya lah. Saya kata kerja apa? Kita ni bodoh, tak reti.
Jadi bila tengok rumah macam tu punya hebat, saya tanyalah. Tanya pun soalan bodoh agak. Saya kata kerja apa? Jadi sebab tanya kerja, sebab nak tahu kerja apa, kaya sangat ni. Jawapan dia, saya jadi bodoh balik. Tak kerja apa dah. Saya kerja apa? Dia kata tak kerja apa. Tu payah. Tak kerja apa, macam mana kaya macam mana ni. Bila tempat saya blur tu, dia kata dulu kerja, Allah tak kerja dah. Oh. Dia pun cerita. Dia dulu susah. Susah ni masalah Sayyidina Muhammad, tapi dia tak pernah tak bangun awal. Tu pedoman kita. Dia susah tapi tak pernah dia bangun lewat. Dia akan bangun awal masalah Sayyidina Muhammad. Dia akan bangun awal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya dia dan tahajud, dan paling kurang dia sempat berkata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu ya hari-hari. Dia tak tinggal tahajud, tak tinggal qiyamul lail, dia tak tinggal dia tak tinggal zikrullah. Tu ya amalan dia. Dia kata Ustaz, bangkit awal mewarisi kaya, dia kata. Bangun awal mewarisi kaya. Dia kata dia masalah Sayyidina Muhammad, paling kurang bangkit pagi, tak ada apa pun, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukup kata dia, paling kurang. Okey, dia contoh macam ni. Dulu ni bila dia mai duduk di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sewa rumah di taman ni, dia bangkit awal, dia pagi dia buat apa? Dia pergi kerja, dia jual ubat. Pagi tu dia telah bangkit awal, lepas tu dia pergi ke kedai, kedai ubat ni, bukan kedai ubat, dia pergi kilang pembuatan ubat ni, dia bangkit, dia pergi awal. Dia pergi awal, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila dia pergi awal, dia start motor awal. Dia start motor awal ni, orang pakak makilah taman tu. Pasal motor dia riuh. Hingat setaman. Bila start motor tu, orang tak ada bangkitlah dia ni. Orang tidur pun susah. Tuhan Maha Kaya, dengan berkat dia bangun qiyamul lail, tak pernah tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah jadi asbab. Tuhan hantar main kat dia satu budak perempuan keluar universiti, pandai bahagian apa ni, orang panggil pemasaran ni, marketing ni, masalah Sayyidina Muhammad. Budak ni lah yang bina perniagaan dia. Sampailah dia untung dalam sebulan 60,000 sebulan. 60,000 sebulan. Cuma dia kata, lah tak banyak tu dah Ustaz. Lah ni sebulan 16,000 je. 16,000 je. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, ni cerita apa ni? Ni cerita orang yang Tuhan bagi dunia kat dia sebab dia tak tinggal Tuhan. Sebab itu bangun lewat itu fakir. Siapa bangkit lewat, siapa tidak bangkit lewat, dia menempah untuk hidupnya fakir. Siapa yang bangun awal, insya-Allah Allah jamin dia senang di dunia, senanglah di akhirat. Bangkit awal ni, orang tidur lagi, kita bangkit dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila orang tidur lagi, kita bangkit dah. Time bangkit qiyamul lail ni, masalah Sayyidina Muhammad, ialah time yang Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tanya, siapa yang nak berdoa, aku nak bagi. Siapa nak mohon istighfar, aku nak terima istighfar dia. Siapa yang nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Dia macam lah kesimpulan dia lah. Kalau waktu orang minta tak banyak, kita je yang pi, dapat kita tak? Dapat kita lah. Waktu tu orang tak minta banyak. Tak ada orang yang kat tangan berdoa kat Tuhan, tapi kita minta. Tentulah insya-Allah dapat kat kita lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni nak ceritanya orang yang renggang lambung dia dengan tempat tidur dia. Kena macam tu, kena belajar, kena ajak diri macam tu. Buat qiyamul lail.
Bangun qiyamul lail ni buat apa? Yad'una rabbahu. Bangkit nak berdoa. Sebab waktu tu doa yang paling mustajab sekali. Bangkit pada waktu ni, sekalipun kita tak minta nak ada kekasih Tuhan, sebenarnya bangkit pada ketika tu dah minta secara automatik, kita dah berdoa nak jadi kekasih Tuhan. Penting jadi kekasih Tuhan. Pasal apa? Sebab kita nak doa kita mustajab. Sebab tu bila mana kita jumpa orang-orang soleh, sunat hukum dia kita kata, Ustaz tolong doa kat saya. Tu sunat. Minta dia doa kat kita. Ini orang soleh. Sebab itu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, dia khalifah. Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia khalifah. Setiap orang ni setiap orang ni dia ada hajat yang paling besar, dia ada hajat yang paling dia suka. Setiap hajat yang dia nak Allah kabul. Sayyidina Umar Abdul Aziz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia suka mati. Pelik kan? Kita suka hidup, dia suka mati. Oleh kerana dia suka mati, maka dia selalu minta. Kalau jumpa orang-orang soleh, dia kata, tolong doa bagi saya mati. Tolong doa bagi mati. Pelik. Kita ni kalau waktu ni pukul 7.35, Sagi mati pukul 12 suku, macam mana agak-agak ni? Sanggup tak? Rasa tak sanggup. Sebab kita tak mau mati lagi, kita nak hidup lagi. Tapi Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad jumpa siapa pun, orang-orang soleh, dia pasti akan kata, tolong doa bagi aku mati. Faham apa? Sebab matilah saat pertemuan dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, baik. Maka sebab itu bila mana Nabi Allah Musa AS, Allah kirim malaikat maut pi tanya dia masalah Sayyidina Muhammad, pi jumpa habaq kat dia, kata hang dah sampai masa nak mati ni, hang dah sampai masa nak balik jumpa Tuhan ni. Nabi Allah Musa kata, wahai Tuhanku, boleh tak wahai Tuhan, aku minta tangguhkan kematianku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi Allah Musa ni, dia nak minta tangguh umur sebab dia nak khidmat lagi kat Tuhan. Allah kata kat dia, bukankah hang kata hang kasihku? Ya, bukankah hang tu hang kata hang kasihku? Bukankah hang kata aku ni kekasih hang? Itu Tuhan kata. Bukankah hang kata aku ni kekasih hang? Ya Tuhan, engkau kasihku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika Nabi Allah Musa kata, ya engkau kekasihku wahai Tuhan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Allah, kalau kekasih, mana mungkin kekasih membenci untuk bertemu kekasih. Itulah timbul man ahabba man yuhibbullah fayuhibbu liqa Allah. Siapa yang kasih pada Allah, dia suka bertemu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab itu orang yang bahagia pada saat nak mati, dia akan ingat mati sehari 24 kali, kata ulama. Kita dalam sehari-hari ada 24 kali ingat mati. Maknanya banyaknya ingat mati tu. Sebab dia macam ni lah. Anak-anak kita yang duduk luar negara, contoh kita kata macam Turki. Turki ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah negara yang tengah duk meningkat kes COVID-19. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerajaan Malaysia menawarkan pada pelajar sana, siapa nak balik, kerajaan awak balik. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Begitu jugalah orang yang duduk luar negeri, di Amerika, di mana hak teruk-teruk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila kata nak balik, dalam berapa hari nak balik, dalam satu hari berapa kali ingat nak balik? Makan nasi ingat nak balik,
Nak tidur ingat nak balik. Dalam tidur mimpi balik. Ni kalau kita suka balik. Saya tengok satu video pelajar Turki. Wakil satu budak perempuan. Dia minta kerajaan, khususnya Menteri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein On. Dia minta menteri yang pegang menteri luar ni, Masalah Sina Muhammad. Dia buat rayuan. Dia kata minta pada menteri tolong Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tolong dengar rayuan kami. Kami di sini dalam keadaan ketakutan. Meningkat kes ni daripada sehari ke sehari. Kami rasa tempat yang paling selamat ialah di negara kami. Nampak tak? Dia ni pergi di Turki, duduk di mana pun bukan negara kita. Bila bukan negara kita, kita akan balik. Kita akan tengok nak balik negara kita. Jadi saya rasa sebab pasal nak balik di Malaysia, nak balik di rumah di Malaysia sebab kami rasa kami selamat dengan keluarga kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kita sebenarnya kampung kita sebenar bukan dunia. Kampung sebenar kita akhirat. Sebab tu Nabi kata, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti gharib, orang dagang, perantau. Perantau kalau dia pergi negara orang, dia mesti nak balik. Kita orang akhirat, kita bukan orang dunia. Main negara ni, main dunia ni sebab buat kerja, amal solat, sebab nak balik pula. Macam tu, macam orang Rohingya, Nepal, Indon tu bukan main Malaysia nak duduk Malaysia. Main Malaysia sebab nak buat kerja, nak balik negara dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak balik ke negara dia. Jadi bila balik negara dia, dia nak mengayakan dia di negara dia. Nak buat rumah yang besar-besar, nak hantar duit kat keluarga, nak bagi. Tu tujuan main ke Malaysia. Jadi kita main ke dunia tujuannya sebab kita nak mengayakan diri kita. Kita nak buat rumah yang besar-besar, mahligai di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tujuan main ke dunia. Kita nak balik. Jadi ataupun abiru sabil. Abiru sabil ni makna orang yang melintas di jalan saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melintas di jalan maknanya macam mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Lalu tak di gurun? Lalu tak di Bukit Merah? Lalu tak di Slim River? Lalu. Singgah tak kadang-kadang? Singgah. Singgah tu nak buat apa? Nak beli bekal, nak makan dalam kereta. Singgah nak makan, nak bagi kuat, nak berjalan balik. Tu tujuan singgah, nak qada hajat dan sebagainya. Begitulah main dunia ni. Singgah di dunia bukan nak duduk sini. Singgah di dunia sebab nak ambil bekal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, yad'una rabbahu, berdoalah mereka kepada Tuhan. Ni berdoa pada waktu bangun qiyamul lail. Macam mana sifat doa pada ketika itu? Khaufan wa tama'a. Kena doa macam tu. Khaufan wa tama'a. Dalam keadaan takut, dalam keadaan tama'. Takut ni apa? Perasaan takut kepada kemurkaan Tuhan. Maka doa pada ketika itu dalam keadaan merasa takut kepada Allah murka pada kita. Sebab itu hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita hanya nak keredaan Tuhan kepada kita. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak mau kemurkaan Tuhan pada kita. Jadi kalau tak mau ni, kalau tak mau kemurkaan Tuhan, kena minta kita diselamatkan daripada kemurkaan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak selamat daripada kemurkaan Tuhan? Nak selamat daripada kemurkaan Tuhan, buatlah perkara-perkara yang mendatangkan kita keredaan Tuhan. Sebab tu hidup ni, ada setengah orang dia punya moto hidupnya mencari keredaan Allah. Mencari ni macam mana? Mencari ni tanpa rasa letih. Cari. Esok hari ni pergi cari, balik esok cari pula. Hari ni puas cari, esok cari lagi.
tanpa henti-henti tu mana mencari keredaan Allah. Moto hidup mencari keredaan Allah. Buat semua bagi Tuhan redha. Kalau jatuh pada yang Tuhan murka, cover lain. Macam mana? Kata mudah ya, tak perlu kita pergi tang mana, duduk dalam masjid tak perlu pergi duduk atas tikar sejadah. Astagfirullahalazim. Boleh cover lain ketika tu juga. Ni katakan mudahnya untuk mendapat keredaan Allah. Dah salah, jatuh, tergelincir, cepat-cepat kata astagfirullahalazim. Sekalipun taubat kita taubat yang tidak sempurna. Macam mana taubat yang tak sempurna? Taubat yang tak sampai standard SOP. Iaitu taubat yang tidak cukup syarat. Kalau maksudnya isi borang tak lengkap. Kalau di dunia ni isi borang tak lengkap, reject. Tapi Tuhan, sekalipun taubat tak sempurna, Tuhan suruh juga. Dia kadang-kadang, ni contoh kita pergi sekolah kan. Anak nak masuk sekolah. Isi, lupa nombor IC. Kita lupa. Macam mana lupa ni? Ataupun gambar tak bawa. Gambar anak. Kata khanis sekolah, tak apa. Lepas ni boleh main bagi. Nampak tak? Tu maksud taubat yang tak sempurna. Isi borang tak lengkap. Ni Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kita tak boleh nak bertaubat sempurna hari itu, taubatlah taubatan naqisah, kata ulama. Taubat yang kurang. Tak apa. Setakat ni ya Tuhan. Macam mana taubat yang sempurna? Taubat yang sempurna dia cukup syarat. Yang pertama, syaratnya kena mengaku kita berdosa. Ini syarat pertama. Bila kita minta ampun, ya Allah Tuhan, aku berdosa ya Allah. Kena kata aku berdosa, kena mengaku kita berdosa. Macamlah orang duduk kandang salah, soalan Sayyidina Muhammad, dia nak dibicarakan. Dia mengaku tak salah, dia nak dia dibicarakan sebab dia nak membuktikan dia benar. Ataupun dia salah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak berjuang, kut nasib dia dikatakan tak salah, terlepas daripada hukuman. Dengan Tuhan tak? Dengan Tuhan kita kena kata kita berdosa. Sebab kita ni mana ada yang tak berdosa. Kata manusia ni semua berdosa. Dosa belaka. Dosa kecil pun dosa, dosa besar pun dosa. Dosa ni semua besar, kecil ataupun besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa besar? Sebab dosa kecil, kalau Tuhan tak ampun, tempat tetap dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar, kalau Tuhan ampun, tu rahmat dia. Ikut suka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh macam hari ni orang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Bila berzina, di dunia tak ada hukuman. Rejam sampai mati bagi orang yang pernah berkahwin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul satu rotan bagi yang belum pernah kahwin. Undang-undang tak ada. Bila dah berzina, minta ampun je kat Tuhan. Nampak macam Tuhan, kami ni kalau boleh, kami nak hukuman tu, kami nak hukuman tu Tuhan. Sebab tak ada hukuman ni, kami tak dihukum. Minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Moga-moga Allah ampun, terselamat daripada neraka. Sebab tak ada hukuman. Macam mana? Allah boleh ampun dosa orang yang berdosa besar. Bahkan orang yang dosa besar ni selawat bagi banyak-banyak. Sebab Nabi kan tolong dia. Sebab Nabi dah jamin. Nabi kata, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Saya pergi di Turki. Nak masuk di Tok Kapi. Nak tengok kesan-kesan tinggalan Nabi. Janggut Rasulullah, pedang Nabi dan sebagainya. Dalam nak berastok tu, saya terlangut atas tu. Dia tulis hadis tu.
syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bila tengok hadis tu, saya tak sangka saya menangis. Sebab saya kata macam inilah hati Tuhan aku. Bila ingat syafaat Nabi, Nabi boleh bagi syafaat pada orang yang dosa besar daripada kalangan umat dia. Kita hak tak buat dosa besar ni, dosa kecil banyak ni, takkan Nabi tak bagi syafaat. Takkan tak dapat syafaat Nabi. Tu saya menangis di Tok Kapi tu. Sebenarnya hadis tu termaktub juga di Raudhah, di makam Rasulullah. Bila kita masuk daripada Babul Salam, kita nak keluar ke Babul Baqi', atas tertulis syafaati li ahl kabairi min ummati. Maknanya Nabi kata lama lah, Nabi kata 1400 tahun dulu. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ilhamkan para ulama, para pemerintah pada ketika itu untuk meletakkan hadis tu agar orang yang tengok menaruh harapan, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi, ya Allah, engkau syafaatkanlah kami mendapat syafaat Rasulullah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yad'una rabbahum khaufan. Kita kena berdoa pada Allah dalam keadaan takut dalam keadaan takut kepada Allah. Jadi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketakutan pada Allah mesti kena melebihi ketakutan pada makhluk dia. Jangan takut kat makhluk lebih dari takut kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan takut kepada corona lebih dari takut kat Tuhan. Takut kat corona, kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga asbab-asbab yang boleh kita tak kena dia. Duduk dalam jarak 1 meter. Hari nak pergi bank pun teruk. Bank duduk yang teruk sebab apa? Sebab kena beratok 1 meter. Nak masuk supermarket pun kena beratok 1 meter. Berapa orang boleh masuk, keluar masuk pula orang lain. Ni kita nak jaga daripada corona. Maksud ada Sayyidina Muhammad, salam dengan siapa pun tak mau. Takut kena corona. Kita pergi di bank, salam Sayyidina Muhammad. Ada yang berhati-hati benar tu, pergi di bank tak mau tekan. Pasal apa? Sebab takut kena kesan orang yang corona tekan. Bawa sarung tangan, salam Sayyidina Muhammad. Sebab takut corona. Tapi semayang tak? Tak semayang juga. Tu mana tak patut macam tu. Mana takut kalau hang takut corona, tak jadi. Kalau hang takut kat corona, hal ni katakan syirik, takut kat makhluk lebih daripada Tuhan. Dia kena takut kat Tuhan. Bila mana Tuhan buat mai bala ni, hang kena taubat. Hang kena insaf, hang kena balik, hang kena duduk jalan dia balik. Hang kena tinggal panggil hal lolak hang tu, hang tak elok tu. Hang kena duduk sebagai hamba Allah. Tapi tak ada lah orang yang, jarang jumpa lah orang yang bila main corona dia main takut kat Tuhan. Jarang jumpa walaupun ada. Duduk di rumah, tak keluar mana-mana, masalah Sayyidina Muhammad, nak jumpa siapa pun tak berani. Kenuri pun batai sebab takut pembiakan penularan tu. Tapi Tuhan tak rasa takut juga. Masalah Sayyidina Muhammad tak mayang juga di rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti Tuhan bagi peringatan, dia tak mengambil peringatan. Macam inilah orang yang isap rokok, dia rokok tu tulis dah tu, merokok merbahayakan kesihatan. Dia waktu dia tunjuk tu dia jantung hitam. Tapi beli rokok juga. Macam itulah. Mana Tuhan bagi peringatan, blur peringatan, buta mata hati untuk memahami peringatan Tuhan. Tuhan nak tak corona ni, masalah Tuhan nak bagi peringatan. Lepas ni mai lagi sakan. Lepas ni mai lagi sakan, tapi tak faham, buta mata hati. Tuhan tutup mata hati. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min, tak faham. Sebab tu nak
Tuhan kata, siapa yang buta fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma. Macam mana ayat tu? Siapa yang buta di dunia ni, akhirat pun buta juga. Na'udzubillah. Jadi kita tak mau kita di dunia kita buta. Bila Tuhan hantar peringatan, tak faham peringatan Tuhan. Tak reti peringatan Tuhan. Buta mata hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allahu Akbar. Tuhan kena berdoa dalam keadaan takut. Takut kemurkaan dia. Qala wa tama'a, dan juga kena berdoa dalam keadaan kita tama' kepada keredaan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Ini ciri-ciri doa yang mustajab. Ciri-ciri doa mustajab, dia kena ada takut kat Tuhan, takut pada kemurkaan dia, dan kena ada perasaan tamak kepada keredaan dia. Tamak ni mana apa? Tak cukup dengan satu, nak dua. Macam kera. Kera ni, kalau orang baling pisang tangkap satu, bagi lagi tangkap dua, bagi lagi buh telah ketiak, tangkap lagi, lepas tu bagi lagi, buh telah ketiak, tangkap lagi, lepas tu bagi lagi bola mulut, lepas tu dia macam mana agak-agak. Pasal apa? Hantar semua terima, sebab dia tamak. Nah, kita ni, orang tamak ni, dia semua tak cukup. Allahumma salli ala sayyidina. Hak ni dapat dah, nak lagi. Kita dengan Tuhan, keredaan Tuhan kena macam tu. Tak cukup dengan semayang, nak keredaan Tuhan dalam berpuasa. Tak cukup dengan puasa, nak keredaan Tuhan dalam sedekah. Mana semua amal soleh ni semua kita kita rasa nak buat semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah. Ni waktu ni dia orang yang Tuhan uji, yang Tuhan bagi keluarga terlibat dengan corona ni. Di antara cara nak lepas daripada corona dan wabak ataupun balak ni dengan sedekah. Sedekah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, anak-anak ni kena sedekah. Ayah duduk dalam ICU lah. Anak-anak ni kena, anak isteri ni kena sedekah. Pergi bagi bergerah kat tahfiz tu. Pergi bagi beras kat orang miskin ni. Pergi bagi duit dekat anak yatim tu. Ini cara dia, cara untuk melepaskan daripada balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila Tuhan marah, Tuhan akan redha dengan kita buat baik kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita buat baik, berarti kita mengundang, ya Allah, tolonglah redha pada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada dua perasaan ni, perasaan takut pada kemurkaan Allah, perasaan tamak kepada keredaan dia, maka doa itu akan jadi doa yang diangkat oleh Allah. Qala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah kata kepada orang yang doa dia buat ibadat ni, hampa jangan lupa, hak tadi dengan aku, hak ni dengan hamba-hamba aku. Bangkit tahajud, doa kat Tuhan dalam keadaan khaufan, dalam keadaan tama'an, ni dengan Tuhan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka memberi infak. Maknanya Tuhan selalu macam tu. Tuhan ni bila dia kata aqimus salah, dia kata wa atuz zakah. Dia suruh sembahyang, dia suruh keluar zakat. Maknanya zakat dengan hamba dia, sembahyang dengan dia. Walaupun kita keluar duit kat orang, tapi itu sudah dikira hubungan kita dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Tuhan kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan suruh kita berbuat baik kat dia. Jangan sembah lain daripada dia. Lepas tu Tuhan kembang dengan suruh berbuat baik pada dia tu. Tuhan kata dengan mak ayah kena buat baik. Wabil walidaini ihsana, kepada mak ayah kena buat baik. Tuhan kembang antara dia dan makhluk dia. Hak ni Tuhan sungguh baru qiyamul lail. Lepas tu jangan lupa bagi duit
sumbangan kepada hamba-hamba Allah yang memerlukan. Maksudnya dalam sehari mesti ada sedekah. Bukan mesti banyak. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana tak boleh pergi masjid, tapi kita boleh pergi market. Kan? Boleh pergi market. Bila kita pergi market, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beli barang. Bila kita beli barang, Allahumma sayyidina Muhammad, taib, dalam kita kata RM5.30 contohnya. Jangan ambil hal lebih tu, sedekah. Senang 7 kupang ada sedekah. Jadi sedekah ni bukan mesti, oh dia kaya lah ustaz, orang korporat dah tu, orang hebat dah. Bukan bererti sedekah dekat orang kaya kita tak dapat pahala. Sedekah kat siapa pun boleh pahala. Kita sedekah kat sedikit pun dapat pahala. Kadang-kadang kita tengok turun-turun di mana-mana tempat, ada sedikit ni, dia sedikit kutip derma. Depa ni kaya raya dah, depa kaya dan kutip derma. Jadi depa tipu kita lah maknanya. Sedekah dekat orang tipu kita dapat pahala. Apa kita peduli? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 7 kupang, kalau 7 kupang tu banyak ustaz. 3 kupang okeylah. Sebenarnya masalah sayyidina Muhammad itu dipanggil yunfiqu, nafaqahkan balik. Dan saya suka kalau orang Islam kita ni, dia ada tabung-tabung tahfiz di kedai-kedai dia. Kedai makan ke, kedai runcit ke, satu tabung. Tabung tu dia buat sendiri tak apa. Walaupun tahfiz tu tak buat pun, dia buat sendiri. Tabung tahfiz, tabung sumbangan anak yatim contohnya. Hal ni hamba mana tahu kok ada orang mengaji macam kita, dia faham. 7 kupang nak balik termalas duit sedut kecil-kecil ni, debus itu semua. Kan? Jadi maknanya masalah sayyidina Muhammad itu yang terlebih baik. Yang terlebih baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita buat. Tapi kalau kita buat pelik. Contohlah kita pergi di 7-Eleven contohlah. Lebih 7 kupang. Lebih 7 kupang, kita banyak-banyak duit, lebih 7 kupang. Kita keluar macam tu. Agak-agak orang tu panggil tak? Abang. Kita buat takti, kita keluar. Agak-agak dia kejap kita tak? Cuba try buat. Pasal apa kita lari? Sebab kita menyumbang, kita tak mau sumbangan kita tu kita perhati. Allahumma salli ala sayyidina. Benda ni soalan Sayyidina Muhammad, dia macam ni lah. Dia kalau kita masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masuk kedai makan, kita keluar orang tak bayar, orang ligan, orang katok, orang pukul. Soalan Sayyidina Muhammad, betul tak? Ada orang di KL tu, ni macam-macam cara orang. Dia makan di kedai tu. Makan di kedai tu. Makan, soalan Sayyidina Muhammad, buat gaya macam nak bayar. Tiba-tiba dia buat macam ada kawan dia. Oh. Dia buat macam kawan dia duduk di jalan tu. Dia kata, mak. Dia lari pergi cari mak tu. Tinggallah mak sini. Tinggal je mak sini, pergi cari kawan tu. Akhirnya, tinggal tak bayar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, masalah sayyidina Muhammad. Tapi nak buat macam tu pelik tu. Kita, masalah sayyidina Muhammad, duit lebih tak ambil. Lari macam tu ya. Jadi subhanallah masalah sayyidina Muhammad. Cuba try buat tengok. Agak-agak apa ni 7-Eleven tu nak ligan kita ke ataupun nak macam mana? Kalau ligan kita kata 7 kupang tu boleh tabung bagi anak yatim. Saya kata ataupun kita bagi cadangan. Soalan sayyidina Muhammad. Buat tabung satu. Kalau siapa-siapa nak buh duit, kalau nak menyumbang dia boleh buh tu. Jadi subhanallah masalah sayyidina Muhammad, hal ni petua untuk dekat dengan Tuhan, iaitu rezeki yang Allah bagi jangan makan seorang, dia kena kongsi. Seperti mana hari ni kalau orang buat kebaikan ni, buat dalam Facebook. Kadang-kadang masalah Sayyidina Ahmad, kebaikan dia membekalkan resepi kat kita. Resepi. Sehari satu resepi. Tengok resepi. Jangan kongsi, jangan kata ambil resepi ni. Banyak orang dalam Facebook ni, orang nak buat apa? Bukankah orang nak kongsi kat kawan, dapat hari ni ikut esok buka
Hari tahun ni kita buka puasa di rumah. Kan, kita buka puasa di rumah. Kok kita kongsi ni esok, bila bulan puasa esok, kita boleh jadikan jodoh buka puasa. Niat bagi betul. Akhirnya, kita kongsi dapat pahala. Esok orang buka puasa, kita dapat pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hantar doa dalam Facebook. Orang kongsi, kita hantar. Kuliah kita pagi ni. Kalau dengar seorang, pahala kita, kita kongsi, orang pun dengar sama. Dapat pahala kat orang juga. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau dengar saja orang bagi kuliah, kita cakap alhamdulillah. Orang baca alhamdulillah dapat pahala satu lah. Alhamdulillah paling kurang. Kalau kita tulis ilmu lagi, hak ustaz kata tu. Jadi orang baca. Mungkin orang tak tengok ceramah ustaz, tapi orang baca yang ustaz yang kita tulis dapat pahala juga. Kongsi. Sama juga rezeki. Rezeki ni kalau nak bertambah, dia kena kongsi. Kalau kita makan seorang, tak tambah. Kalau nak Allah tambah lagi rezeki, kena kongsi. Dapat RM10, Mus'ala Sayyidina Muhammad, RM3 kongsi dengan orang lain. Mus'ala Sayyidina Muhammad. Ini petua, ini panduan Tuhan kalau kita nak murahkan rezeki. Jadi, dia logiknya, kalau Tuhan bagi rezeki, kita simpan kat kita lah, jangan bagi ke orang, barulah rezeki kita tak habis. Tak, sebenarnya Mus'ala Sayyidina Muhammad, simpan kat kita, rezeki tak bertambah. Kita bagi kat orang, rezeki kita akan bertambah. Qala wa mimma razaqnahum yunfiqun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.